pecah masuk rumah, ambil parang, tetak leher dan rogol ketika darah masih keluar dari leher mangsa yang juga seorang juru rawat klinik kesehatan. Lebih malang, kejadian tetak dan rogol itu disaksikan anak mangsa yang ketika itu berusia 5 tahun. Kanak-kanak itu sebelum kejadian tidur bersama-sama ibu dan 2 adiknya yang masing-masing berusia 3 tahun dan 6 bulan. Selepas menetak leher mangsa, perayu Muhammad Awari Ahmad merogol mangsa dengan kejam, ganas dan tidak berhati perut. Ketika itu darah sedang membuak-buak keluar dan mangsa tercungap-cungap menarik nafas. Selepas selesai, perayu telah pergi meraihkan perbuatannya dengan meminum arak. Kecederaan dialami mangsa bukanlah akibat mangsa meronta atau tidak sengaja. Sabitan salah dan hukuman mati yang dikenakan terhadap perayu adalah selamat untuk dikekalkan. Hujah timbalan pendakwa raya, Datuk Nasran Moh Sam. Pendakwaan berhujah demikian ketika membantah rayuan bekas pekerja kilang kayu, Muhammad Awari, 27, terhadap sabitan salah dan hukuman mati selepas didapati bersalah membunuh juru rawat klinik kesehatan berusia 25 tahun. Pada 1 Mei 2015 di sebuah rumah di Kampung Batu Papan, Gua Musang, Kelantan. Tahun lalu, Mahkamah Rayuan di sini turut mengekalkan sabitan salah dan hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru pada tanggal 31 Januari tahun 2018. Muhammad Awari turut disabitkan atas tuduhan merogol mangsa dan dijatuhi hukuman penjara 18 tahun dan sebat 12 kali. Bagaimanapun, bagi prosiding semalam, rayuan hanya dibuat terhadap hukuman mati. Panel 3 hakim yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan, Tan Sri Rohana Yusuf yang bersidang bersama Datuk Vernon Ong Lem Kiat dan Datuk Seri Hasnah Mohamed Hashim selepas mendengar hujah kedua-dua pihak. Sebulat suara menolak rayuan Muhammad Awari selepas mendapati tiada kehilafan dibuat dan tiada alasan kukuh untuk mengubah dapatan mahkamah terdahulu. Menurut fakta kes, Muhammad Awari adalah kenalan suami mangsa, seorang anggota polis bantuan, memecah masuk ke rumah mangsa dengan membawa sebatang kayu. Namun dia menukar senjata tersebut kepada parang yang ditemukan di bahagian dapur. Dia kemudian memasuki bilik dalam rumah tersebut sebelum disedari oleh wanita itu yang kemudian diserang oleh perayu sehingga mengalami 11 kecederaan tetakan di badannya termasuk 2 kelaran yang membawa maut di bahagian leher. Berdasarkan keterangan bela diri perayu, mangsa terjaga dan terkejut ketika menyadari biliknya dimasuki Muhammad Awari yang ingin mencuri. Perayu dalam keterangannya menyatakan mangsa mengalami kesukaran bernafas akibat kelaran di lehernya ketika dirogol. Kejadian itu disedari oleh suami mangsa yang pulang dari kerja dan menemukan istrinya dalam keadaan berlumuran darah, tidak berpakaian dan hanya dilitupi sehelai selimut di hadapan rumah mereka. Anggota polis itu kemudian meminta tolong ibu bapaknya yang tinggal kira-kira 200 meter dari tempat kejadian untuk membawa istrinya ke hospital, sementara dia memeriksa keadaan 3 anaknya. Masuk ke dalam bilik, anggota polis itu menemukan anak-anaknya sedang berbaring atas tilam yang dicemari dengan darah ibu mereka. Terdahulu, Peguam Ahmad Nizam Muhammad merayu pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dikenakan terhadap anak guamnya dipindah kepada Seksyen 304 Akta Sama kerana perayu tidak mempunyai niat untuk membunuh. Tambah peguam itu, perayu pergi ke rumah tersebut untuk mencuri dan fakta turut menunjukkan dia mencuri uang sebanyak Rm200 dan telepon bimbit mangsa. Keterangan ahli patologi pula menyatakan kecederaan yang dialami mangsa berkemungkinan akibat meronta.